kalau kita buat langkah ini, sebab on the surface kita boleh dapat banyak kursi, tapi sebenarnya kita hanya boleh dapat 15 kursi tambahan, tetapi in reality kita akan hilang 37 kursi, tuan-tuan. Bijak ke? Bijak ke, tuan-tuan? Cepat-cepat buat pilihan raya, selesaikan masalah politik ni. Kita tak mau lompat-lompat parti ni, tuan-tuan. So bila kita dah bentuk kerajaan semula, kita boleh fokus untuk pemulihan ekonomi dan pasal COVID-19 ni. Sebab selagi benda-benda ni berlaku, kejap lompat-lompat, yang kita terima masuk ini, dia ada sejarah melompat 2-3 kali. Dan kalau kita bagi dia kursi, esok adakah dia akan stay dengan kita? Entah-entah dia lompat lagi. Macam mana? So kita nak orang-orang yang setia lah. Sebab kita tahu orang setia ni kemungkinan besar dia tak lompat. Bagi pada orang kita yang daripada dulu sampai sekarang, UMNO menang pun dia stay dengan UMNO, UMNO kalah pun dia stay dengan UMNO. Nak bagi orang melompat ni buat apa? Dah menang esok dia lompat lagi, tuan-tuan. Apa yang kita bincangkan di bawah, terutama berkenaan dengan isu-isu sekarang yang berlaku yang mana memberi kesan kepada kita, tuan-tuan. Semalam berlaku mereka telah rasmikan Azmin punya geng dah masuk ke dalam Bersatu. Dan Bersatu pula dengan PAS telah tubuhkan atau rasmikan pendaftaran Perikatan Nasional. Dan PAS pun masuk Perikatan Nasional, sign sebagai jawatankuasa penaja dengan Bersatu. So maksudnya Azmin dengan Bersatu dengan PAS, mereka telah menjadi jawatankuasa penaja di Perikatan Nasional. Dan kita dah nyatakan kita punya pendirian daripada awal yang kita tidak akan masuk Perikatan Nasional. Kita stay dengan Muafakat Nasional dan Barisan Nasional. So sekarang maksudnya bagaimana, tuan-tuan? Apakah kesan kepada kita sekarang ni? So ada orang kata macam-macam, tuan-tuan. Dia kata tak apalah, bila kita masuk Perikatan Nasional, atau kita benarkan ataupun kita terima Bersatu masuk ini untuk penyatuan Melayu dan Islam. Itu mereka kata. Dan pada saya, kalau kita tengok atas permukaan, tuan-tuan, secara cetek, atas permukaan, memanglah kalau parti-parti Melayu ini bersatu, maka kita pergi pilihan raya, mungkin ada kebarangkalian kita boleh menewaskan PH dan DAP. Itu on the surface, tuan-tuan. Tapi saya rasa kita kena tengok secara mendalam lagi. Adakah perkara ini benar? Saya bila berujar, saya kena tengok detail lagi mendalam, tuan-tuan. Nombor satu, kita kena lihat adakah perkara ini menguntungkan ataupun merugikan kita, UMNO dan Barisan Nasional. Kalau perkara ini merugikan kita, Barisan Nasional dan terutama UMNO, maka buat apa kita buat benda ini? Dan adakah benar mereka kata kalau kita join parti-parti ini, kita akan dapat lebihan kursi dan kita akan menang dan menewaskan DAP dan PKR ini? Betul ke benda ini? So ini yang kita kena lihat. Dan apabila saya melihat perkara ini, saya pergi detail, tuan-tuan. Saya tak tengok on the surface saja. Apa yang mereka kata pada kita, kalau Bersatu ini masuk, dan kita dapat lebihan kursi, sekarang Bersatu ada berapa kursi? Dulu dia ada 13. 13 kursi, maka lepas itu 5 kursi ditarik oleh Dr. Mahathir. So sekarang Tan Sri Muhyiddin ada 8 kursi. Campur dengan buat-buat Azmin punya kursi, tuan-tuan. So Azmin ada 11 kursi, campur 8 kursi, tu berapa kursi? 19 kursi. 19 kursi. Campur kursi lompat, tuan-tuan. Kursi UMNO dulu yang bertanding di atas nama kita, tapi dilompat masuk Bersatu. Ada berapa kursi? 13 kursi. 13 campurnya dengan 19, mereka ada 32 kursi sekarang ni. Bersatu ada 32 kursi. Kita ada 39 kursi. 39 kursi lepas tolak 13 yang lompat dulu. Dulu kita menang sebenarnya 52. So campur MCA dengan MIC kita ada 42 kursi. Now, sekarang ni kejadian dia ialah PAS pun dengan Perikatan Nasional.
Apabila PAS masuk Perikatan Nasional, maka kekuatan mereka sekarang ada tadi berapa? 32 kursi. Campur 18 kursi bersama PAS, so mereka ada 50 kursi, tuan-tuan. 50. Kita sekarang ada 39 campur 3, kita ada 42 kursi. So persoalan yang timbul ialah bila kita pergi PRU 15, kita nak dia ikut kita ke kita ikut dia? Sepatutnya begitu. Tapi hujah mereka begini, dia kata aku ada 50 kursi, kau ada 42 kursi saja. So nak pakai lambang siapa, tuan-tuan? Nak pakai lambang Barisan Nasional atau lambang baru mereka, iaitu Perikatan Nasional yang mereka dah daftar? Kalau ikut kira-kira mereka, mereka ada 50 kursi, kita cuma ada 42 kursi, maksudnya hujah mereka ialah kita semua kena tukar baju. Tuan-tuan, saya tak boleh pakai dah baju Barisan Nasional. Tuan-tuan pun tak boleh pakai baju Barisan Nasional. Kita akan semua kena bertanding di bawah Perikatan Nasional, bendera baru dan logo baru dan sebagainya. Dan kita kena ikut ketentuan mereka tentang pembahagian kursi juga. Adakah tuan-tuan setuju dengan perkara ini? Saya pun tak setuju, tuan-tuan. Kenapa saya tak setuju? Begini, sebab hakikatnya kalau kita halusi satu-satu, itu bukanlah perkara yang betul, tuan-tuan. Nombor satu, rumah mereka dah hancur sekarang ni. Bersatu cuma tinggal suku. Apabila Dr. Mahathir pecah membuat pejuang, separuh parti mereka telah tempang. Dan selepas itu, kebanyakan daripada ahli-ahli mereka telah keluar. Hari ini semalam 2,000 lagi ahli di Bersatu telah keluar parti. Dan termasuk di bahagian Pagoh, bahagian Perdana Menteri, Presiden Bersatu sendiri, ahli-ahli dia nak keluar parti. Bergolak sekarang di Pagoh. So apa yang ada di Bersatu sekarang, parti mereka tinggal suku, tapi dikuatkan dengan geng-geng Azmin. So geng-geng yang lompat parti dulu, sekarang ini mereka lah yang menguasai Perikatan Nasional. Nombor satu, mereka ini. Dan adakah betul kalau kita bertanding dengan mereka ini, kita akan dapat lebih kursi? Satu. Dan bila mereka nak masuk Muafakat Nasional, sekarang ni ada dua maklumat yang kita dapat. Satu, mereka formalkan Perikatan Nasional di pendaftar pertubuhan. Satu, tanpa kita. Nombor dua, maklumat kedua ialah mereka nak masuk Muafakat Nasional pula. Nombor dua. So mana yang satu yang mana ni? Jawapannya lah dua-dua, tuan-tuan. Mereka dah formalize Perikatan Nasional. Pada saya apa yang berlaku begini, dia formalize Perikatan Nasional. So Perikatan Nasional dah ada. So sekarang mereka dah ada tadi 50 kursi. Dan kemudian mereka nak masuk Muafakat Nasional. So lepas ini Perikatan Nasional masuk Muafakat Nasional. Dan kemudian dia akan kata, saya lagi besar. So bila saya lagi besar, awak kena ikut saya dan pakai lambang saya. So itulah sebenarnya yang akan berlaku dalam 2-3 minggu ini. Dan kita tidak setuju. Dan sebab kita tidak setuju, sebab apa? Sebab saya tulis perkara ini, saya kata kalau mereka ingin masuk tanpa syarat, kalau mereka ikhlas dan mereka masuk tanpa syarat, tak apa, tuan-tuan. Tapi masalahnya mereka ingin masuk bersyarat. Bersyarat. Syaratnya ialah mereka masuk tetapi mereka ingin bertanding kursi-kursi. Nombor satu, kursi yang mereka menang dulu. Bersatu awal-awal menang 13 kursi. Dan juga mereka ingin bertanding balik kursi-kursi yang mereka menang atas tiket UMNO tapi mereka lompat, iaitu 13 kursi. 13 campur 13, 26 kursi. Syaratnya ialah untuk kita terpaksa bagi laluan kepada mereka. Adakah tuan-tuan dan puan-puan setuju tentang hal ini? So kalau mereka masuk tanpa syarat, saya dah tulis berkenaan ini 2 minggu lepas. Saya kata kalau betul-betul mereka ikhlas tentang penyatuan Melayu dan Islam, nombor satu, boleh masuk. Kita pun tak tolak. Tapi masuk, janganlah ada macam-macam syarat. Ini masuk bersyarat, tuan-tuan. Rumah dia dah roboh dah. Habis terbakar, banjir dan sebagainya. Dia nak masuk rumah kita. Tumpang masuk rumah kita. Tapi macam-macam minta. Nak duduk master bedroom. Suruh anak kita basuh pinggan mangkuk. Lepas tu lah dia suruh kita duduk dekat store atau bilik bantu rumah pula sekali. Kita nak bagi ke, tuan-tuan? Satu.
Lepas itu, ini persoalan dia, adakah kita mahu perkara-perkara ini berlaku? Nombor dua, mereka kata mereka boleh dapat lebih kursi. Dulu kalau kita campur Muafakat Nasional, undi kita dengan undi PAS, tuan-tuan, kita berkemungkinan besar akan dapat 30 kursi tambahan. 30 kursi tambahan. Sebenarnya kursi-kursi ini adalah kursi lama kita. Itu hari PRU 14 kita bertanding sebab pecah undi PAS dengan UMNO, dan juga sebab mereka pakai satu lambang. PKR dulu masa mereka pakai satu lambang, kita lihat ada setengah tempat-tempat orang Melayu pun pakai DAP, sebab dia tak tahu itu yang bertanding itu DAP. Dia pakai lambang PKR. Dan faktor Dr. Mahathir yang telah menarik 25% undi Melayu, so mereka telah menang, tuan-tuan. So mereka telah ambil 30 kursi kita. Kita menang 50 kursi. Kursi asal kita 4, PRU 13 kita dapat 80 kursi. Kursi UMNO 80 lebih, 88 tak salah saya. Kursi UMNO 88 kursi. Tapi 30 kursi kita hilang. Dan kalau sekarang anda Muafakat Nasional, kita boleh ambil balik 30 kursi ini sebenarnya. Kita boleh ambil balik. Tetapi sekarang kita kena bagi pada mereka bersatu. Now, bukan sahaja kerusi-kerusi yang kita telah menang atas tiket kita dulu dan mereka lompat parti yang kita kena bagi pada mereka, tu syarat dia. Dan juga kursi-kursi asal mereka 13 kursi, iaitu 26 kursi. Kursi-kursi yang Azmin and the gang ni lompat sebanyak 11 kursi. So itu pun mereka nak ambil juga. Maksudnya berapa? 13 campur 13, 26 campur 11. Berapa, tuan-tuan? 26, 30, 37 37 kursi. Mereka nak, itu syarat dia. Ya. Tapi saya tengok, saya perhalusui lagi. Kali ini, betulkah mereka boleh menang kursi-kursi ini kalau kita bagi mereka bertanding? Kursi nombor 1. Kerusi-kerusi yang lompat ni. Kursi-kursi Azmin. Nombor 1, PKR. Yang dia bertanding atas tiket PKR, kali ini ingin bertanding atas tiket kita. Betulkah dia boleh menang 11 kursi ini? Saya tengok ini, tuan-tuan. Di Gombak, saya bagi contoh Gombak. Kursi Datuk Seri Azmin Ali. Dia telah menang. Pasal situ 80% Melayu. Tapi di situ 80% Melayu yang 80% Melayu dia punya proportion, ada Cina dan ada India. Tapi beliau telah menang kerana sokongan orang Melayu di Gombak. Saya duduk Gombak dulu lama, saya tahu. Itu adalah veteran reformasi PKR. Betul? Orang Gombak banyak veteran PKR. Yang lebih daripada separuh daripada orang yang menyokong Datuk Seri Azmin dulu adalah orang Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Berpuluh-puluh ribu orang-orang Melayu yang menyokong Azmin dulu adalah orang Anwar. 1. Dan PAS di Gombak pun tidak menyokong Azmin. PAS di Gombak tidak peduli pun apa. Okeylah, tak apa, dia kata ini kawasan kita, kita jaga kawasan kita dulu. PAS Gombak pun tidak menyokong dia. So sekarang Azmin pun mungkin kena lari daripada Gombak. Kalau dia bertanding di Gombak, orang-orang yang menyokong dia dulu, orang Melayu menyokong dia pun tak akan undi dia. Orang kita pun tak akan undi dia. So kalau kawasan itu, sekarang dia masuk Perikatan Nasional, kawasan kita dia menang, tapi dia bertanding atas tiket kita, ada kemungkinan kawasan yang boleh menang, kita jadi kalah, tuan-tuan. Ya. 1. Dan satu lagi kawasan kawan dia, Ampang, Zuraida. Kawasan Zuraida, dia menang dulu kerana undi nombor 1, undi Melayu yang beri pada dia 23,687. Orang Melayu yang bagi undi kepada Zuraida. Yang kedua ialah undi Cina, 26,134, tuan-tuan. So 52,000, separuh Melayu dan separuh Cina yang mengundi Zuraida di Ampang. So persoalan saya pada Zuraida atau orang yang ex-PKR, bekas PKR ini, dan pada tuan-tuan pun mungkin boleh jawab, puan-puan boleh jawab. Adakah 26,000 Cina ini akan mengundi Zuraida di Ampang kalau beliau bertanding di situ lagi? Tuan-tuan rasa Cina akan undi kita?
So 11 kursi PKR ini mereka menang dulu sebab undi Cina. Dan bukan sekadar 11 kursi ini saja, tuan-tuan. Kursi-kursi yang bersatu menang juga dulu. Dia menang sebab pecah undi kita dan juga sebab undi Cina juga. So kali ini, kalau mereka bertanding kawasan-kawasan ini, nombor satu, risiko untuk kawasan ini kita kalah lebih tinggi. Sebab apa? Cina yang undi dia takkan undi dia balik. Melayu PKR yang dulu undi dia pun takkan undi dia balik. Dan orang kita, dia harapkan undi kita ni sekarang, yang tengok, oh kita terpaksa bagi kursi kepada dia, adakah kita akan undi dia balik? Itu persoalannya. Bukannya kita saja. Kalau kita tengok, macam pucuk pimpinan atau sesiapa saja, tuan-tuan, tidak boleh paksa kita nak undi siapa, betul? Itu hak kita 5 tahun sekali aja pun. Bila kita dah pemilihan, okey tak apa, kita ikutlah apa kepimpinan cakap. Tapi 5 tahun sekali, satu aja pun hak kita ialah hak mengundi. Tidak ada orang boleh paksa kita nak undi siapa. Kalau kita rasa tak selesa dengan calon tersebut, susah untuk kita paksa orang kita undi, betul? Susah nak paksa. Macam mana kita nak paksa? Tak boleh nak paksa kalau kita tak selesa. Maka kalau ditaruh orang bersatu di situ, dulu mereka menang sebab undi Cina, Cina pun tak nak undi dia. Orang PKR yang dulu undi dia pun tak nak undi dia. Kita pun rasa tak selesa untuk undi dia. So kursi ini, yang elok-elok kita boleh menang, kita akan jadi kalah. Contoh, tadi saya dah sebut Gombak, lepas tu Ampang. Contoh satu lagi di Sabak Bernam. Saya cerita Selangor dulu, tuan-tuan. Sabak Bernam. Kursi ini dulu kita menang. Menang pun bukan banyak benar. Menang nipis, tuan-tuan. So kali ini, kursi ini nak. Lepas kita menang, calon kita itu telah melompat parti masuk ke dalam Bersatu, Fasiah. So sekarang, syarat mereka nak masuk ialah, oh mereka nak ambil balik kursi ini. Maka siapa Fasiah ingin bertanding di Sabak Bernam balik. So macam mana dengan orang kita di situ, ketua bahagian baru yang dekat situ? Datuk Rahman macam mana? Adakah kita selesa dengan keadaan begini? Satu. So orang yang dulu mengundi PH pun takkan mengundi calon ini, calon Fasiah ini, sebab dia nampak dia ni pun dulu ini bukan orang PH. Lepas tu dia dah mengkhianati kajian PH. Lepas dia lompat parti nak masuk. Lepas itu dulu masa kita kalah, dia lompat belah sana. Orang UMNO pun, orang kita Barisan Nasional pun rasa gusar untuk undi dia. So dua-dua pihak tak undi dia. So tempat kursi yang kita ada sekarang, elok-elok kita boleh menang jadi kalah, tuan-tuan. Nombor satu untuk kursi-kursi yang lompat ini. Dan 13 bahagian UMNO di seluruh Malaysia pun rasa benda yang sama. Kalau benda itu berlaku pada kita, macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan setuju nak bagi pada calon bersatu yang lompat ini? Itulah perasaan akar umbi. Satu, daripada segi sentimen. Second, daripada segi practicality. Sebab kita kira orang kita pun takkan undi dia, sebab kita tak selesa, dan orang sebelah sana pun tak undi dia. Satu lagi kawasan, iaitu di Sungai Besar, tuan-tuan. Okey, saya buka data untuk Sungai Besar. Sungai Besar dulu kawasan kita juga, dan sekarang salah satu kawasan bersatu yang mereka nak bertanding di situ, di Sungai Besar. Di Sungai Besar kita dulu kalah sebanyak 700 undi saja. Sungai Besar, betul. Okey. Kita kalah 700 undi saja. Lepas itu kita kalah pada calon mula-mula orang ni orang UMNO, Muslimin. Sekarang dia jadi timbalan menteri. Dia dulu UMNO, tapi last minute dia kecewa sebab dia tidak dapat bertanding kawasan itu. Dia lompat parti. Mula-mula masuk PKR, lepas tu masuk Bersatu. Dan syarat untuk dia join kita adalah pun dia nak bertanding kawasan itu, Sungai Besar juga. Sungai Besar. So saya kata, kalau dia bertanding di situ, maka ada kebarangkalian kita boleh kalah kawasan itu. Sebab apa? Dulu kita kalah, Budiman tanding di situ, kita kalah 700. Muslimin menang di situ dengan lebihan undi 700. Tetapi kita kena lihat secara perhalusi, mengapa Muslimin menang di situ? Muslimin menang sebab beliau telah mendapat undi Cina sebanyak 9,971 atau 84% daripada Cina telah undi dia.
di bawah tiket bersatu pada PRU14. So persoalannya, tuan-tuan rasa kalau dia bertanding, Muslimin ini bertanding semula di Sungai Besar, adakah 9,900 Cina dekat 10,000 Cina ni akan undi dia balik? So kalau 9,971 Cina ini tidak mengundi dia, maka dulu dia menang 700, sekarang dia kalah 9,000 tanpa bantuan kita. 9,000. Sama macam masa PRK Sungai Besar dulu, ingat? Kita menang 91. Sebab time tu Cina tidak bertanding di Don Sekincan, maka dia tidak keluar mengundi. So sekarang perkara yang sama akan berlaku. Kalau kata sekiranya kita letak balik calon bersatu ini, maka Cina pun tak undi dia dan orang-orang Melayu pun tak undi dia. Sebab orang-orang Melayu kita di sana adalah bersama UMNO. Orang PKR yang undi dia cuma berapa? So sekarang orang Melayu yang undi dia, di bawah PKR dulu pun takkan undi dia, dan orang Cina yang 9,000 pun takkan undi dia. Letak dia semula, dia akan kalah di situ, tuan-tuan. Dan saya nak sentuh sikit di Pagoh. Kalau tak ada orang nak sebut, saya sebut. Sebab saya berani sebut, sebab saya berdasarkan fakta, tuan-tuan. Bukan berdasarkan andaian. Faktanya, saya sebut kawasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di Pagoh, dia telah dapat kita dapat 16,631 undi Barisan Nasional. Dan Tan Sri Muhyiddin dapat 23,558. PAS tak dapat banyak. PAS cuma dapat 2,483 saja. PAS dapat sikit-sikit. PAS cuma dapat 5% undi saja. Kita dapat 39% undi, dan Tan Sri Muhyiddin dapat 55% undi. Dia menang di situ Pagoh. 23 tolak 16. So dia punya majoriti 6 ke 7,000. 6 ke 7,000, tuan-tuan, di Pagoh. Tetapi daripada 23,558, siapa yang undi dia di Pagoh ni? Yang undi dia Pagoh adalah Melayu 10,265. Dan Cina yang undi Tan Sri Muhyiddin di Pagoh ialah 93.6% ataupun 11,753. So di Pagoh, Tan Sri Muhyiddin menang kerana undi Cina. Masa PRU14, 11,000 Cina telah undi dia. Kali ini dia bertanding di Pagoh atas Perikatan Nasional. Tuan-tuan rasa Cina akan undi dia balik tak? Tidak. So instead of menang 6,000 dulu, dia akan kalah 4,000 kali ini. Itu pun kalau kita assume 10,000 Melayu yang dulu undi dia, ini Melayu PKR, atau orang bersatu yang kali ini di Pagoh pun keluar daripada bersatu, 10,000 ni pun hilang. Elok-elok dia menang 6,000, 11 campur 10, 21,000 orang tak undi dia keluar. So dia harapkan kita punya Melayu 15,000 campur 2,000, 21,000. So kalau dia bertanding di situ, kawasan dia pun goyah, tuan-tuan. Dia bertanding di situ, even kalau orang kita 15,000 dengan 2,000 orang PAS, 17,000 orang kita undi dia. Support lah, tak apalah Tan Sri Muhyiddin sebab dia Perdana Menteri. Kita bagi dia 17,000 undi, tapi 21,000 undi orang undi alik sana. Sebab Cina 11,000 yang undi dia kata, apa? Ini pengkhianat. Dulu kita undi dia sebab nak buat kajian PH. Kali ini pula dia telah lari, runtuhkan kajian kita. 11,000 Cina takkan undi dia. Dan 10,000 Melayu yang undi dia itu orang PKR. Orang PKR 10,000 pun, ini pun pengkhianat. Aku takkan undi Muhyiddin lagi. Termasuk orang bersatu di Pagoh. 10,000 campur 11,000, 21,000 tak undi. Dia mengharapkan undi kita. Kita pun jadi pak sanggup. 15,000 campur 2,000, 17. Kita masih kalah di Pagoh. Adakah kita nak perkara ini berlaku, tuan-tuan? Sebab itu saya kata, kita tak boleh tengok on the surface saja. Kita kena perhalusi kawasan by kawasan, saya kata. Dan bukan, saya bagi contoh tadi kan, banyak contoh. Dan di Titi Wangsa saya buat sekali lagi. Titi Wangsa sama juga. Cina 67% undi di sana. Datuk Jo Ghani kalah berapa ribu? 4,000 undi. Tapi Cina yang undi Titi Wangsa, yang undi Rina Harun adalah 5,000. Kali ini Cina takkan undi dah Rina Harun. So daripada kita boleh menang kursi itu, kalau kita perhalusi jadi kalah.
Dan berapa banyak kursi ni tuan-tuan? Kursi ni ada 13 tadi kursi lompat. Campur 13 kursi asal bersatu 26. Campur 11 kursi Azmin. Tadi saya dah cakap 13 campur 3 26, 37 kursi tuan-tuan. 37 kursi. Okey, satu. Dan kursi yang kita boleh menang asal, yang kita kata kalau campur undi kita dengan PAS, ini kan mula-mula saya kata 30, betul? Tapi lepas tolak, ini kursi PAN, kursi apa dan lepas tolak yang kita ada overlapping counting tadi, selepas kita masukkan Perikatan Nasional ini, saya kira-kira kursi yang kita boleh dapat tambahan daripada kajian Perikatan Nasional sedia ada sekarang ialah 15. Itu pun belum tentu lagi. Nah, persoalannya, adakah bijak kalau kita buat langkah ini sebab on the surface kita boleh dapat banyak kursi, tapi sebenarnya kita hanya boleh dapat 15 kursi tambahan, tetapi in reality kita akan hilang 37 kursi, tuan-tuan. Bijak ke? Bijak ke, tuan-tuan? Kita buat ini, kita bagi dia masuk, kita bagi dia bertanding semula sebab dia masuk bersyarat. Okey, kita dapat tambahan 15 kursi. Tapi kita akan hilang 37 kursi sebab ini. So, ini adalah satu langkah yang tidak bijak. Sebab itu, saya cadangkan kepada mereka agar buat begini. Nombor satu, kalau nak masuk, jangan masuk letak macam-macam syarat. Jangan nak masuk tapi aku nak bertanding sini, nak bertanding ini, kursi jangan usik, ini nak bertanding. Macam mana macam tu? Rumah dia dah runtuh, nak masuk rumah kita tapi nak duduk master bedroom. Dan jawatan Perdana Menteri pun dia nak. Itu saya nak cakap. So, sebelum pihak atasan buat keputusan, inilah saranan kita, sarangan saya di akar umbi sebelum mereka buat keputusan. Tuan-tuan dan perempuan setuju tak dengan saranan cadangan saya ini? Setuju. Ini cadangan, terima kasih tuan-tuan. Sebab sebelum mereka buat keputusan, saya ingin cakap benda-benda ini pada mereka. Halusi setiap kawasan itu betul-betul dulu. Kita tak mahu kita sign dengan mereka, kita boleh gain 15 kursi tapi kalah 37 kursi. Rugi kita. Kalau kita buat begini, elok-elok kan, sebenarnya kita rasa kita boleh menang menewaskan kajian PKR dan DAP, tapi sebenarnya letakkan DAP semula memerintah negara ini. Kita nak tak? Nak. So, sebab itu kita kena cerdik sikit tuan-tuan. Kita kena tak boleh ikut aja cakap yang diorang dalam ini. Kita cerdik sikit, kita kira satu-satu. Semua kita kena kira. Sebab itu pada saya, kawasan-kawasan ini, yang kawasan-kawasan lompat ini, 13 kursi UMNO yang dulu kita menang, kita perlu bertanding kawasan ini tuan-tuan, UMNO. Dan kawasan-kawasan original 13 yang bersatu menang dulu kawasan kita pun kita kena bertanding juga kawasan ini tuan-tuan. Dan kawasan 11 kawasan PKR yang Azmin dengan Zuraida dengan tim-tim dia menang, yang sekarang kalau dia bertanding pun tak tentu mereka boleh menang, kita kena tengok kawasan-kawasan ni. So, itulah saya punya suggestion. Kita jangan buat keputusan di atas atau di mana-mana on the surface saja. Kita kena lihat keadaan dengan detail dan perhalusi. Kalau tidak, kita yang rugi. Kalau tidak, kita bertanding begini macam di kawasan-kawasan tadi, elok-elok kita boleh menang, tiba-tiba PKR dengan DAP potong hutang kona, dia tahu China takkan undi lagi calon-calon ini, dan dia kursi kita, dia orang menang tuan-tuan. Nah, kita kena sekali lagi. So, kita tak nak kena kali kedua tuan-tuan ya. Sebab itu pada sekarang, saya pun tak mau panjang-panjang, saya ingin cakap nombor satu, kita kekalkan, kita kena tegas dengan pendirian kita. Kita kena ada prinsip dan kita kena ada maruah tuan-tuan. Walaupun katakan kata tadi 37 kursi tuan-tuan yang diambil daripada kita ni, 37 kursi, katakanlah worst case scenario pada kita atau best case scenario pada mereka, mereka menang semua.
Katakan, oh Hisham Jalil ni tak betul, kira-kira tak betul, mereka boleh menang semua, Cina akan undi dia balik, Cina akan undi Azmin balik, Cina akan undi Zuraida balik. Katakanlah mereka dapat balik, maka 37 kursi ini dapat kepada bersatu, tuan-tuan. Kita di mana? Kita tinggal 39, mereka ada 37 campur berapa 13, ada 50 kursi macam tadi saya kata. So, worst case scenario kita rugi sebab kita masih kalah 37 kursi tadi. Best case scenario antara Perikatan Nasional pun kita rugi sebab UMNO kurang kursi. Awal-awal lagi kita dah bagi laluan, kita tak bertanding, angkat bendera putih, mereka bertanding, mereka menang. Lepas tu kita kena pindah daripada masuk bedroom masuk ke dapur, tuan-tuan. So sebab itu proposition mereka ini pada saya nombor 1, lose-lose untuk kita, kalah-kalah untuk UMNO dan Barisan Nasional. Sebab kalau kita perhalusi, lose-lose untuk kita. Kalau mereka menang 37 kursi, kita masuk dapur. Kalau mereka kalah, kita tak jadi kerajaan. Itu sebab saya tak setuju. Pada kita untuk meningkatkan kebarangkalian kita untuk menjadi kerajaan dan mengenewaskan DAP, nombor 1, kita kena bertanding kursi-kursi ini. Dan kita kena kekalkan, kena teguh, kena tegas dalam prinsip kita. Tuan-tuan. Prinsip kita nombor 1 untuk itu. Dan kedua, kita kena ada maruah, kita jaga maruah kita. Kalau kita awal-awal angkat bendera putih bagi laluan pada mereka, mereka kalah atau menang, mereka menang, kita masuk dapur, kalah, kita tak jadi kerajaan, DAP minta. Kalau macam tu, hilanglah maruah kita, tuan-tuan. Kalau menang pun kita jadi parti kecil, dia orang jadi parti besar, dah kita kena ikut je ini pada dia. Dan kalau parti kecil ini, kalau mereka tak cukup kursi, kita pula ikut mereka pula, mereka masih jadi macam sekarang, keadaan sekarang ini, parti yang paling kecil bersatu, tak ada akal umbi, jadi Perdana Menteri, keadaan akan jadi tak stabil, tuan-tuan. Dulu, orang yang kuat politik macam Dr. Mahathir pun tidak boleh pertahankan kerajaan dia. 22 bulan saja dia dapat pertahankan. Sebab apa? Itulah berlaku kalau satu parti kecil pegang kuasa sebagai Perdana Menteri, takkan stabil. Sebab yang besar-besar macam kita ini akan sentiasa ada tak boleh, kita rasa tak betul ini. Takkan dalam demokrasi tidak boleh ada golongan kecil yang memerintah kuasa. Macam apartheid dulu di South Africa, samalah macam itu. Oligarki, plutokrasi, orang-orang yang kecil jadi pegang kuasa, habislah majoriti. So bila dalam keadaan macam tu, negara kita takkan stabil. So sebab itu Barisan Nasional atau Muafakat Nasional atau apa-apa gabungan, kita tidak boleh pakai formula yang kecil pegang kuasa besar, tak boleh. Yang besar kena pegang kuasa besar, barulah keadaan itu akan stabil. Sebab itu daripada dulu saya suruh bubar cepat-cepat. Bila kita bubar, kita serah balik kepada rakyat. So keadaan ketidakstabilan politik ni akan kita dapat uruskan. Dengan itu kita start afresh. Amerika pun akan pergi undi. South Korea pun dah buat, Korea Selatan. Singapura, COVID dia lagi teruk daripada kita, pun dah buat pilihan raya. Kenapa? Sebab mereka nak cepat-cepat buat pilihan raya, selesaikan masalah politik ni. Kita tak mau lompat-lompat parti ni, tuan-tuan. So bila kita dah bentuk kerajaan semula, kita boleh fokus untuk pemulihan ekonomi dan pasal COVID-19 ni. Sebab selagi benda-benda ni berlaku, kejap lompat-lompat, yang kita terima masuk ini dia ada sejarah melompat 2-3 kali. Dan kalau kita bagi dia kursi, adakah dia akan stay dengan kita? Entah-entah dia lompat lagi. Macam mana? So kita nak orang-orang yang setia lah. Sebab kita tahu orang setia ni kemungkinan besar dia tak lompat. Bagi pada orang kita yang daripada dulu sampai sekarang, UMNO menang pun dia stay dengan UMNO, UMNO kalah pun dia stay dengan UMNO. Nak bagi orang melompat ni buat apa? Dah menang esok dia lompat lagi, tuan-tuan. Sebab itu, inilah dia aspirasi kita. Bukan sahaja daripada segi sentimen, tetapi daripada segi fakta dan data juga kita kena fikirkan. Sebab itu, tuan-tuan, ya. So saya serah kepada tuan-tuan untuk bermesyuarat dan untuk bincangkan perkara ini. Itu input daripada saya. Dan tuan-tuan
kena bincangkan perkara ini supaya kita dapat dibawa. UMNO ini adalah parti akar umbi, tuan-tuan. Ada orang kata pada saya, dia kata UMNO cuma ada 3 juta aja pengundi. Kita kena tarik 30 juta pengundi ni yang di atas pagar. Sebab itu kita kena bagi kepada Bersatu ini atau orang lompat parti. Sebab kononnya mereka boleh tarik yang lagi 27 juta ni. Betul ke mereka boleh tarik? Apa yang mereka tak faham mungkin, yang 3 juta kita inilah yang menjadi penerang-penerang atau yang pergi jumpa lagi 27 juta tu. Kita ni jadi loudspeaker ataupun speaker kepada yang lebih 27 juta tu. Alik sana DAP dengan PKR ada 3 juta juga, tuan-tuan. Kita ada 3 juta. Tapi kalau kita 3 juta ni senyap, speaker kita tak bunyi, yang 3 juta balik DAP dengan PKR tu speaker dia kuat, tuan-tuan rasa yang 20 juta tengah ni nak ikut siapa? Sebelah sana. So sebab itu kita tidak boleh ulur tengkuk kita, nanti yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran. Mereka kata nak kejar 27 juta, tolak 3 juta, sebelah sana mungkin 23 juta. Tapi 3 juta yang kita dia suruh diam. Apa nak jadi? Tak boleh. So nombor 1, kita kena yakinkan kita punya akaun. 3 juta itu dulu, bagi penerangan pada mereka dulu. So bila kita dah yakin 3 juta ini, untuk jaga prinsip dan maruah kita, kita pun barulah kita boleh pergi terangkan kepada 20 juta lagi, betul? Tapi jangan kita lupakan yang 3 juta akaun B ini. Kalau kita lupakan 3 juta akaun B ini, maka kita pun tidak berspeaker, kita dia senyap je lah. Dan lepas itu nak suruh kita undi ni, okey, ikut je cakap aku, orang Bersatu masuk, ambil, suruh undi. Itu susah, tuan-tuan, tak boleh. Sebab itulah hak kita setiap 5 tahun yang saya cakap tadi. Takkan hak kita itu pun nak diambil dari mereka setiap 5 tahun. Kalau macam tu tak payahlah mendatang undi. Ikut apa yang ini sajalah. 3 juta ahli UMNO, okey, 1 undi saja. 1 undi cakap semua 3 juta bagi pada dia, tak payahlah daftar. Itu tak masuk akal, tuan-tuan. Kita 3 juta, kita boleh ini. Tuan-tuan tahu kita 3 juta, tapi last PRU 14. Mereka sekarang pelekeh-lekehkan UMNO banyak-banyak. Orang yang lompat parti tu sekarang nak masuk balik, dia lah dulu yang melekehkan UMNO. Dia kata kita macam-macam, tak gunalah, tak lakulah dan sebagainya. Tapi dia tak ingat, kita 3 juta ahli, PRU 14, tuan-tuan tahu berapa jumlah undi yang kita dapat? Dekat 4 juta, 5 juta, tuan-tuan. 3.9 juta, tak salah saya. So 3 juta ahli UMNO, 3.94 juta kita mengundi. Kita dapat balik daripada 11 juta orang yang keluar mengundi. So 4 juta daripada 11 juta, berapa itu? Lebih kurang 30 lebih persen. Itu pun dikala kita sokongan kepada UMNO dan Barisan Nasional paling rendah tu. Tak pernah dalam sejarah rendah macam tu. Pun masih kita kekal dapat 4 juta undi, tuan-tuan. 4 juta undi. So 30 dekat 40% daripada pengundi sokong UMNO. UMNO 40% sokong UMNO. So saya nak tanya Bersatu ini dengan geng-geng Azmin ni dapat berapa persen undi? Berapa persen undi? Yang nak suruh 40% kita ni undi dia. Dah lah dia masuk, dia paksa kita nak bagi kursi kita. Lepas tu bila dah bagi kursi, dia paksa kita undi dia. Pada saya itu tak masuk akal. Sebab itu hari ini saya serah balik pada tuan-tuan untuk bincangkan supaya kita boleh dapat membuat keputusan yang bijak. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup UMNO! Hidup!